uh, nanti awak buat lepas ni kot siap lah. Ni saya tunjukkan cara dia je. Pasal nanti kalau nak tengok lab semula boleh dia buat bila-bila lah. Tengok refer. In fact yang lab 3 dekat untuk yang section 2 pun saya dah upload kan. So boleh tengok dekat dalam YouTube lah. Dalam awak punya modul apa dia blog lah. Okay. Jadi saya dah tunjuk kan. So kita buat so, dalam lab 3 ni 7 benda yang awak kena buat lah si switch configuration. Cuma ada banyak lah switch configuration ya. So buat satu dua lah. Kat sini ada juga ni yang show villain. Buat ni satu. Ada 30 benda yang kena ingat lah. Dia punya kegunaan dia macam mana nak buat. So switch ni tujuan dia untuk kita nak sambungkan device to device interconnection. So kita nak create local area. Ini kalau tak ada switch kita tak boleh ada local area network lah. Boleh juga kita guna dia panggil null modem. Dia sambung direct antara PC dengan PC macam output dalam lab 2 tu kan. Pakai crossover cable boleh. Tapi dua je lah boleh sambung. Tapi dalam local area network kita takkan sambung dua je kan. Mestilah akan sambung yang lain kan. Contohnya kita nak sambung ke printer, kita nak sambung ke apa nama, pergi dekat router untuk keluar kan. Untuk nak keluar daripada awak punya network, local area network, kena ada router lah. So untuk nak sambung kita kena guna packet tracer. Misalnya simulation kita guna packet tracer. In real life you kena buat actual, you kena sambung actual macam lab 2 tu kan, sambung PC ke PC lah. Okay. And then configure switch. Tapi kita belum ada switch. Kita belum ada switch yang kita boleh configure. Yang kita guna switch tu yang kena panggil unmanaged switch. Maknanya dia tak perlu nak kena configure lah. Boleh juga buat configuration switch tapi very limitednya. Yang kita nak ialah switch yang macam yang dia manage switch. Jadi ada banyak dia punya model je kan. Okay. So ni 2960 PT switch ni yang dia dah ada dia punya modul dekat dalam tu. Dah siap modul. Okay. Kat sini. Tak, dia ada modul dia dah ada ni. Ini interface dia lah. Yang interface ni untuk kita nak sambung PC ke PC. Jadi kalau tengok dekat sini, dia ada fast ethernet, ada berapa? 5 fast ethernet. 6. Itu 2, 3, 4, 5, 6. 0 sampai 5. Ini dia punya physical dia. Part sini, ni dekat sini. Okay. Ada 6 fast ethernet. Part sini kot yang ni. Ya. Ni semua fast ethernet. Itulah fast ethernet. Yang ini konsol ni. Zoom in, boleh zoom in. Ni. So ni yang kita boleh configure lah. Ni dia punya configuration interface dia. Boleh nampak kan? Ini configuration interface dia. So daripada sini lah kita configure. So cara dia adalah untuk yang switch yang baru kita buka, contohnya baru kita beli kan. So macam mana nak configure? Kita kena guna konsol. So dekat dalam you punya lab 3 ni dia ada console configuration dekat sini. Exercise dia lah. Bawah tu ada console configuration. Bawah ni. Console configuration. Switch configuration is in console internet. Yang ni first ni kena configure console dulu lah. Nama dia console. Dia sambungan guna dia punya penyambung ni wire dia guna console cable. Itu nama dia console configuration. Sebab bila kita beli switch je, mula-mula sekali kita kena configure dia punya yang basic configuration.
sambung terus ke komputer. Lepas dah siap baru kita pasang dekat rak kat mana kita nak letak kan, kat bilik mana kita nak letak kan, dekat department mana nak letak kan, kat mak-mak ke apa semua. Baru dah siap baru kita letak kat situ. Maknanya yang basic tu yang kita boleh configure bila dah letak dekat situ. Kita tak perlu pergi dekat tempat yang kita letak tu. Kita guna telnet untuk kita configure daripada meja kita sendiri. Ni kena guna remote access lah, remote configuration by telnet. Konsol untuk yang ke atas meja kita, dekat je. Kabel ni dalam 1 meter, 2 meter lah. Lebih. Sebab yang ni konsol kabel dia bukan macam serial juga. Serial ke parallel gitu lah. Kabel ni ya. So, tengok kan konsol kabel. Tengok dia macam mana. Konsol kabel. Ni untuk dia gini. Konsol kabel. Konsol kabel ni kan. Tu. Tengok dia. So, yang ini ni USB to RJ45. USB to RJ45. Yang ini dia DB9 to DB9 to RJ45. Dia punya connection dan interface dia. Jadi yang ini DB9 ni dekat mana? Dekat DB9 punya interface lah. Sometimes kita panggil COM 1 ke COM tu kan, dekat belakang PC kita. Yang ini pergi dekat switch punya tu kan. USB pula kan. Mana interface yang ada dekat dalam switch ke PC awak tu, belilah. Kalau beli semua lagi baik lah. Kalau katalah switch kita, interface konsol dia pakai RJ45. Kita ada RJ45 dengan USB. Kalau komputer kita tak ada ni DB9, kita ada USB. Dan ada yang latest punya USB Type-C punya kan. So ada. Kita pilih ikut konsol punya, ikut interface ni. Ini konsol kabel. Tu dia punya pin out dia. So, sini pin out. Ni tu RTS. Ni RTS ni dia tu dia punya clocking dia. Okay. Lepas tu ada ground, lepas tu TX untuk transmit. Ni RX untuk receive. Ni kan transmit, receive ni. Tak apa nampak kan. So, ni yang kecil. Ada numbering dia. 1, 2. Nampak tak dekat depan kita tu dia punya copper wire. Bukan dekat belakang dekat belah depan kita. Ni dia punya pin out dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Okay. Male and female lah. Mana satu yang kita nak. Ni kena kalau nak sambungkan lagi. Extend kan. So ni konsol kabel. So ni first kita sambung. So kita start one by one lah. Okay. Terus yang mula-mula sekali. Okay. So start daripada yang mula-mula. Sini dan bawah situ. Ada nak tanya tak sebelum kita start? Ada apa nak tanya? Leg 2 ada nak tanya ke? Ada tak nak tanya? Okay. Kita continue. First yang ini adalah yang nombor 1 ni kita buat configuration untuk nak masuk dekat under configuration mode lah dekat sini. Maknanya dia dekat dalam sini ada banyak command yang kita boleh guna untuk kita buat configuration. Sebelum masuk under configuration kita tak boleh configure, dia cuma boleh view under view punya view mode. Okay, under configuration ni awak kena masuk sebagai admin lah tapi. Okay, so awak kena guna enable dulu baru config T untuk configure. Kalau setakat view tak payah masuk enable, terus masuk view lah. View dekat sini yang dekat sini. Ni view. Yang ini view. Just view apa yang kita dah configure dekat dalam switch tu sebelumnya kita dah buat configuration, so kita nak view. Ni show interface, maksud dia tunjukkan interface yang ada. Dia port dia 1 sampai 24. Kalau 24 port lah, dia setiap port tu dia tunjukkan setiap port punya configuration, IP address dia ke, dia dalam VLAN berapa ke kan, dia tunjukkan.
yang ni view. Tapi kita nak yang start apa tu? Sorry, lebih. Startup ni under configuration. Ni masuk dekat under menu, configuration menu. Jadi lepas tu kita masuk dekat sini, kita namakan dia punya tu host dia, dan namakan switch tu. Kita bagi nombor 3, kita bagi password, admin password. Yang 4 kita ni telnet, console internet. Console punya kita bagi console password. Yang telnet punya kita bagi telnet punya password. Console tu masih yang tadi, bila kita sambung kabel tu, kita masuk je, kita buka je dia punya terminal dia, command dia, dia minta password kalau kita dah set ni. Dan kita juga untuk yang telnet ni, dan dia bagi minta password. Dan yang 6, yang ini kita keluar daripada command yang kita sedang guna. Lepas tu nombor 7, kita nak bagi warning punya apa, banner, warning banner ke apa-apalah, banner dekat situ. Nak tunjuk, nak bagi tahu tak boleh masuk kalau bukan authorized orang punya. Bukan authorized punya tu kan, authorized person. Nombor 8 ni kita nak create VLAN. Kita create VLAN. Kita bagi nama VLAN. Kita tak pakai name and then VLAN name. Okay, nombor 9 ni kita bagi IP address dekat VLAN tu, dekat port yang kita tu. Dekat VLAN yang kita create tadi. Mana port tu, untuk VLAN tu kita boleh pilih lah. Satu port ke, dua port ke, semua port ke. Kita boleh pilih. Baru kita assign IP dekat VLAN tu sendiri, so kita boleh access VLAN tu. VLAN tu apa dia? Local area network, tapi virtual. Okay? Virtual local area network. Kemudian yang ke-10 ni kita nak deactivatekan, no shutdown, activatekan. Kalau shutdown, deactivate, no shutdown, no shutdown, activatekan. Maksudnya kita on dengan off dia punya interface tu, VLAN tu. Kalau kita tak nak guna, jangan off, jangan on lah. Tu dia punya ketua dia. Kan? Kalau kita tak nak guna port tu, kita jangan biarkan dia on supaya nanti tak ada orang boleh hack kita punya network kita. Kemudian kita boleh pilih interface. Mana interface yang kita nak. Contoh dekat sini interface 5. Kita nak masukkan under VLAN. Jadi kita pilih interface dia. Lepas tu kita tukarkan dia, set dia punya access dia. Access dia adakah dia untuk trunking. Trunking tu terang untuk kita combine interconnect dua switch. Jadi satu network lah. Okay. Ini trunk. Kalau satu lagi access, ini untuk device ataupun PC. Kemudian kita assign kepada VLAN. Kita dah create VLAN, tapi kalau kita tak assign port tu, dia tak boleh masuk. Dia tak masuk dalam VLAN tu. So kita kena assign VLAN dia. Lepas tu kita boleh set speed. Kita boleh, ni duplex ni kita biarkan aja lah. Ni default lah. 100. Boleh juga tukar kalau katalah yang yang high end punya switch kita, takkan kita nak pakai 100 je kan. Kita letak yang gigabit punya. Set speed 1000 lah. Okay. Full duplex ni maknanya transmit and receive at the same time. Dan enter command. Ni activate tadi sama. Shutdown untuk kita shutdown, no shut untuk kita activate kan dia. Exit sama juga. Tadi exit dah 2 kali exit. Ni yang kita pakai lah. Nombor 8, 18. Yang ini kita nak set MAC address, tapi kita tak perlu buat apa-apalah dekat MAC address ni. Tapi memang kita boleh set MAC address lah. Contoh dekat sini MAC address table untuk VLAN ni kan. Dan dia punya port yang kita nak set tu MAC address dia ni, specific MAC address. Ni virtual punya MAC address lah. Dan yang ini apa? Default gateway. Kita boleh set gateway, tapi kalau gateway tu dia disconnected, so automatically dia akan pilih default gateway. So ni dia punya configuration to default gateway. Gateway ni apa? Pintu keluar atau masuk dekat dalam LAN tu lah. Kalau katalah LAN tu dekat dalam satu company, ada beberapa LAN. So nak keluar daripada company tu, nak access Google, so kena pakai gateway. So ni dia punya laluan dia. Gateway ni dekat mana? Dekat router. Ataupun dekat switch juga, yang switch yang nama dia multi layer switch yang sampai layer 3 punya OSI. Layer 1 physical, layer 2 data link, layer 3 network, sampai layer 3 punya OSI. Itu dia ada configuration gateway. Switch lah, ni switch yang kita dia yang multi layer lah, catalyst switch nama dia, catalyst switch. Okay.
So, kalau catalyst switch, awak boleh tengok kat sini catalyst switch. Sini. Catalyst switch. Multi layer, multi layer switch. Tu multi layer switch. Cisco punya multi layer switch. Ni, layer switch. Maksud dia boleh buat routing. Kalau switch biasa dia tak boleh buat routing. Okay, and then last kali apa? Kita save. Exit tadi kita keluar daripada kita punya configuration. Ni kita save running config, copy. Running config punya file mana yang kita tengah set sekarang, simpan ke dalam startup config punya file, nama file dia. Ini running file current yang configuration, yang ini yang save configuration punya file, nama file. Kemudian kita boleh view. Contoh dekat sini kita nak tengok interface kan tadi. Interface port berapa kita nak tengok. Kita nak jadikan dia VLAN 2 contohnya. So kita letak show interface, kita tengok interface tu. Port 2. Oh, sekarang VLAN 1. Dia punya VLAN 1 default. Jadi kita boleh change to VLAN 2 lah contoh. Yang ke-23, 24, 20. Oh, banyak lagi. 29. Ini yang terpakai lah. 24, 25, 26, 27, 28, 29. Oh, tak ada nombor But anyway. Okay. 24, 29, 30 lah. So, show running config, kita tengok current punya tu configuration. Yang ni kita save. Copy, kita guna command copy. Current running. And then kita save. Kemudian show flash, tengok kita punya memory. Version dia. History ni kita tengok yang kita dah guna. Configuration kita boleh list dengan all the configuration. Tak payah kita nak mana kita copy and then kita paste in kalau kita malas nak type lah. Show MAC address tadi, show kita configure MAC address tadi. Ni show MAC address dia. Dan show IP interface brief ni sama dekat atas, cuma yang ini detail, yang ini simple. Jadi terus tunjukkan port number and then dia punya simple IP configuration. Yang atas ni dia detail lagi, dia banyak lagi dia tunjuk. Dan kita nak tengok VLAN, kita guna show VLAN SHOW tapi kita boleh simplifykan SH and then VLAN. Okay. Jadi kita start yang pertama, mula-mula. Okay, kita cuma nak pakai dia. Cuma ni dekat sini dia ada exercise tu. Okay. Exercise, contoh exercise yang pertama punya, kita pakai crossover cable. Dia suruh awak configure macam ni kan, multi-line interconnection, implementation, configure success. Refer to figure ni, assign IP dekat PC 1 dengan PC 2. Bagilah ni LAN 1, dua-dua LAN 1. PC ni berapa? Kalau LAN 1 kita boleh, contohnya kita boleh letak notebook dia, network dia 192.168.1.0. Jadi dekat PC sini .1, sini PC .2. Jadi dekat sini 192.168.1.1, sini 192.168.1.2. Jadi kita letak kat sini IP address dia, sorry. Ini PC1, ini PC2. Dan show interconnection, ni tadi B, kita letak IP, assign IP. Dan C, show interconnection test between PC and server. Tapi dekat sini kita tak ada server, ada PC to PC. So, kalau server kita jadikan yang ini server lah satu. Okay. Contohnya, ni PC, sini server, satu ni server. Jadi kita ping lah, ping dari sini ke server. Macam biasa kita guna command prompt ping dan dia punya IP address dia. Dan tengok dia punya tu. Dia punya result dia. Show interconnection ni, show interconnection configuration ni, kita apa dia? Show IP config tu lah. Okay. Yang kalau interconnection kan. Yang ini show the ini show interconnection configuration. Kita tunjukkan semua sekali, show interface ke, show IP brief ke, kita show kan. Okay, last list IP addresses in a table for each PC and LAN. Sinilah yang ni, yang kita isikan table. Lepas awak dah guna ni, awak just tukar je, and then ada tak bendanya sama ke tak dengan yang ni? Dia boleh tak running kalau pakai ni? Yang ini pakai dua je. Kalau kita ada extra lagi, of course kita kena pakai switch kan. So kita boleh tambah server dekat sini. Ni PC. Kalau ada lagi another PC, so kita test pula PC dengan another PC dengan server punya. Okay. Adakah dia sama dengan apa yang kita buat sebelum ni? Dia punya result ni. Kemudian yang ini dia pakai apa ni? Dia pakai
Dia suruh apa? Switch configuration command. Ini dia suruh single switch punya, sama dengan macam dekat atas ni. Okay. Cuba dengan switch verification IP address, kita just configure je yang ini menggunakan IP yang dibagi. Which command to which the given command in the figure below do the configuration on the switch. So macam mana nak configure dekat switch ni apa? So IP, so the configuration. Mana dia suruh awak tunjukkan configuration dekat switch. Untuk configure switch ni lah, contoh kalau katalah switch ni kita tukarkan switch kepada SW punya tu, hostname dia. Awak kena tunjukkan lah hostname SW contoh. Lepas tu yang ni apa? Ni dia punya example dia ni. So kalau hostname kita pakai ni command ni privilege network plus bty. Ni plan bty password macam tu ni banner macam ni. IP address, kita pilih IP address dan kita bagi address dia. Kita pilih internet punya, fast internet port tu, pilih port, lepas tu bagi IP address. Dan IP address sekali dengan netmask dia lah, set netmask. Ini kita, walaupun kita pakai kelas A dekat sini dia pakai kelas C punya netmask, boleh. As long as dia punya tu, dia sebenarnya netmask ni untuk dia nak dia nak control dia punya bilangan host yang ada dekat dalam network tu. Okay. So maknanya dia punya host ni, dia punya network dekat sini ni, dia punya IP yang last kali tu je yang digunakan untuk host. Maksud dia network dia ni adalah 10.1.1.0 network dekat sini. Jadi dekat sini set daripada 0 sampai 255. Awak kena tengok yang kosong. Dekat ni yang nombor berapa? Dekat byte yang nombor berapa? Yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang keempat maksudnya yang keempat tu sahaja digunakan untuk host. Daripada 0 sampai maksimum berapa? 8 bit 255. Daripada 0 sampai 255. Tapi yang kosong untuk network, 255 untuk broadcast. Daripada maknanya untuk host, untuk PC, dia boleh mula bagi IP daripada 1 sampai maksimum sebelum 255. Jadi 254. 1 sampai 254. IP address yang kita boleh letak dekat dalam dia punya network tu. Okay. Selain daripada tu, kalau kita nak letak, kalau kita terletak dekat network lain, kita pingkan, dia takkan dapat connection. Dan creating VLAN, ni interface VLAN. Ini show VLAN. Kita guna show VLAN untuk kita tengok VLAN. So IP untuk port. Interface. So interface brief untuk port. Okay. Dan kita simpan, save. Ini yang show VLAN punya, show VLAN brief. Kita ada VLAN 1 dan VLAN 99 dekat sini dia tunjukkan. Ini VLAN dia. Dan port apa yang ada dekat VLAN? Contoh VLAN 99. Semua port dekat semua port berada dalam VLAN 99. Contoh dekat sini. Port 1 sampai gigabit 1 dan 2. Dia fast internet dulu. Semua contoh. Okay. Dan yang ini tadi kita configure menggunakan console cable. Ini kita configure pakai, dan kita configure untuk menggunakan telnet punya. Telnet. Okay. Telnet punya configuration. Telnet configuration tu kita dah connected through network lah. Tapi tak semestinya kita berada dekat dengan switch tu. Ni maybe long distance away from switch, antara switch dengan PC. Mungkin dekat bilik lain, tapi dia connected. Okay, ini connected ni. So then dia boleh remotely configure switch ni. Remote configuration menggunakan telnet. So kita start daripada awal, kita buat sampai habis. Kita bagi page berapa Okay, page 9. So kita start dengan yang pertama punya. So kita buka ni, switch. Kalau ada nak tanya, boleh tanya terus tau. So kita ada switch dekat sini. Kita nak configure switch ni, kita boleh tarik PC. Just tarik PC je dekat sini. Dan sambungkan PC dengan tu. Saya pakai
yang auto selection auto. So nampak kan kita dah switch dengan PC. So PC ni ni kita sambungkan dekat switch untuk nak masukkan dekat dalam network lah. So kalau ada dua PC dan dua PC lah, kita tarik dua PC dan ada dua PC kita sambung, dia jadi network. Tapi apa nama, sometimes kita perlu configure switch ni kan. Ini kalau kita tak configure switch, yang paling simple boleh lah kan, tak ada masalah. Kita just kalau kita nak pakai untuk diri kita saja boleh lah. Untuk organisation punya, awak memang kena configure dulu, bagi dia nama, set dia punya apalah, dia punya configuration dia lah, proper configuration. So sekarang bila kita dapat je switch, okay, so mula-mula kita kena guna console cable untuk configure. Okay, so saya delete yang ni saya delete, ni delete. Bila kita mula-mula dapat ni, terus pergi dekat console cable. Kalau console pergi RS-232, ni DB punya ni, DB9 punya tu pergi dekat console, ni console cable, pergi dekat console port. Jadi kalau console port tu dekat sini, yang ini console ni, yang zoom in kan. Okay, ni console, nampak kat mana console? Ni console port ni, cucuk dekat situ. Right, so kita dah ada dekat console. So sekarang bila kita buka je, nak buka je, ni baru buka dalam kotak, kita sambungkan terus. Ni terus power on, ni PC pun power on. So dekat PC yang kita nak kena buka ialah terminal, nama dia terminal. Terminal ni awak kena awak boleh pakai PuTTY, PUTTY untuk terminal. Awak boleh download lah PuTTY. Nama dia PuTTY. Ni terminal, PUTTY. PuTTY untuk ni lah, PuTTY punya tu, download. Ni PuTTY punya software, ni nama dia PuTTY. So awak kena download lah. Ni PuTTY ni untuk ni nak access terminal. Tak dekat sini pun boleh juga kalau nak buat juga pakai yang ni. Tapi kena yang ini dipanggil terminal dekat apa? Ni Windows punya terminal. Boleh juga Windows yang latest punya lah, bukan yang lama punya. Ataupun pakai Linux punya. Tapi elok pakai ni lah, yang simple ni kan. Okay, so bila kita nak access dia, pergi dekat mana? Dekat sini, kena configure terminal sini. Namakan dia punya IP address dekat sini, host dia, port dia. Kita guna telnet. Bila kita nak telnet lah, then kita tekan OK, open. So then dia akan dapat macam ni dekat sini. Ni dia akan dapat local punya tu. Dia akan dapat local ni. Okay, so kita dah dapat connection. Okay, itu yang PuTTY punya. Yang actual punya. So and then kita tadi kita nak buat yang configuration nombor 1 tu. So kita nombor 1. So kita klik pada terminal tu, klik OK. Ni yang lain ni tak payah tukar 96 8 bit, parity tak ada, stop bit dan flow control tak ada. Tekan OK je, dia terus boleh dapat. Nampak tak? Apa yang kita dapat ni dia punya apa nama, interface untuk yang switch punya interface lah. So dia dah bagi ni apa nama, dia punya tu kan, dia punya prompt ni dia dah bagi, tekan enter je dia akan terus bagi prompt ni apa, terminal punya tu lah, dia bagi prompt ni. So then tekan lagi enter, dia akan terus turun ke bawah. Tapi yang ini yang jenis ni normal user punya, rule dia je normal user, pakai greater than punya sign. Kalau kita nak masuk untuk configuration, nak masuk sebagai admin, kita kena masukkan enable, enable. Tekan tu enter. Sorry, tekan enter, enable tu. Sorry, saya tak boleh. Okay, enable, tekan enter. So dia akan bagi hash punya tu command. Maknanya yang ini adalah admin punya. So daripada kalau admin kita boleh configure. So sekarang kita dah boleh masuk under configuration mode lah. Dan tadi kita ni kan, kita ni dekat sebelah sini admin kan, configure. Lepas tu untuk configuration mode kita kena masukkan
Yang first ni config terminal, configure T, config T. So kita boleh masuk ni config T. Config, tekan tab. Sebenarnya dia punya command dia configure T, tekan tab key punya terminal. Ni dia punya tu. Tapi kita boleh simplifykan. Config conf T. Kan? Kita boleh simplifykan. Kalau nak panjang configure terminal tu kan. Kita boleh simplify config T. So once kita dah tekan configure terminal tu, config T, dia masuk under configuration. Daripada sini kita dah boleh configure lah. So kalau nak tengok configuration punya list, tekan question mark. Nampak tak question mark tu? Question mark ni kan? Question mark. So dia akan bagi access list, banner, boot, CDP, clock, crypto, do, default, enable. Ni kan configuration enable kan. Lepas tu exit, hostname. Ni kita nak pakai hostname interface, IP, line. Ni semua configuration. Tekan more lagi, enter lagi, ataupun tekan apa nama tu, tekan spacebar. So dia masuk sampai habis. Kemudian VLAN, VTP. VTP ni trunking, spanning tree, SNMP, and privilege, port. Ni semua ni configuration yang kita ada untuk switch tu. Okay, so then kita boleh configure yang nombor 2 lah. Kita bagi dia nama. Sekarang ni nama dia switch. Yang ni nama dia switch. Nama switch tu nama dia switch. SWITCH. So kita nak tukar dia punya nama ni kepada switch. Jadi kita masukkan hostname HOST, tekan tab, kemudian kita letak SW1, switch 1. Kemudian kita tekan ni. Kenapa tak dia tukar? Okay, kita tukar nama dia, hostname dia. Apply. Okay, hostname. Check unique hostname. Dan yang ketiga, kita nak bagi password dekat dalam switch ni. Jadi kita guna enable secret. And then class ni adalah password dia. Jadi awak letak enable secret SEC tab. Saya letak enab tab. Dia apa? Dia completekan enable. Dan saya letak SEC. Saya tekan tab, dia completekan secret. Okay, lepas tu baru kita masukkan apa password yang kita nak masuk. Contohnya password dia, saya letak PASS, pass. Saya tekan enter. So password kita pass lah. Okay, nampak Yang ni nombor berapa? Yang ini nombor 3. So kalau kita keluar daripada sini, exit. Okay. Bila kita masuk enable je, dia akan minta password. Nampak tak dekat sini? Kita exit lagi sekali. Exit. Okay. Nampak tak? Dekat sini kita masih greater than sign lagi kan. Yang ini normal user. Bila kita nak masuk enable, tab, enter, dia akan minta password. Maksud dia apa? Ini admin password. Kita kena masukkan password PSS baru dia masukkan. Kalau salah, kita exit semula. Contoh ya, exit. Kita masukkan enable. Enter. Kalau kita masukkan any password punya, salah, dia takkan boleh masuk. Okay, nampak Masukkan Dah selesai tu. Kemudian kita nak configure dia punya console punya password. Console password ni, yang ini ni terminal punya kan. Bila kita masuk je dekat terminal, yang tadi party kan, bila tekan OK, dia terus bagi hash tu kan. Tapi kalau yang ini yang tak ada password, kalau ada password, dia akan minta password dulu, baru dia akan paparkan yang ini. Contoh sekarang ni kita nak letakkan line console punya password Jadi kita tengok password tu. Okay, saya type apa? Line console kena pergi under configuration dulu ni, conf t line console then password dia. Line console. Password dia apa? Kena pilih line console dulu. Console dia 1, 0. Yang mana ada satu console dia. Kita ada satu port dia console. Port dia 0. Jadi kita letak console 0. Tekan enter. Lepas tu baru kita letak password. Password and then kita masukkan password. PASS. Okay. Tab. Dan kita masukkan password. Saya letak con. CON. je. Console. Okay, so then kita enforcekan. Ni login ni kita enforcekan password supaya bila ni enforcement ni activatekan password punya tu requirement. Kalau tak login, dia boleh masuk terus je. And then kita exit. Exit. Ni masih exit lagi, exit. Okay, nampak tak?
Bila dekat sini, kita masuk je, ni terminal kan, masuk je terminal, tekan OK. Dia, bila kita tekan enter je, dia minta password untuk yang ini apa, yang ini konsol punya password. So, kita kena letak CON, enter, baru boleh masuk konsol. Okay, exit lagi sekali, saya tutup dulu, tutup. Kalau kita type lain, okay, dia dah masukkan kan, exit. Kalau kita type enter, dia kena tulis. Kalau kita letak lain password, dia tak boleh masuk lah kan. Pass contohnya, tak boleh masuk. Tak boleh masuk kan. CON, okay, baru boleh masuk. Okay, enable type password PASS, ni baru boleh masuk dia punya tu. Okay, tu yang apa, yang admin punya. Okay, next, ni konsol. Yang telnet pun sama juga, telnet. Ni telnet so you kena guna line VTY untuk telnet. And then dia ada dia punya beberapa telnet. Telnet ni maknanya apa? Concurrent interface, orang boleh access lah. Contohnya dekat sini kita bagi 5 orang boleh access dalam masa yang sama. Switch tu untuk configure. Tapi dia boleh maksimum berapa? 15 kan? 1 sampai 14. 16 tengok pada dia punya switch lah. Dia kalau dia bagi sampai 5 saja, kosong sampai 4. Kalau dia bagi 15, kosong sampai 14. Dia punya konsol untuk tu dia access dia. Tengok dia punya feature dia. Okay, so untuk yang VTY sama jugalah. Ni telnet punya, ni telnet, VTY telnet. Telnet maknanya kita dah siap, kita pasang dekat dalam, kita dah siap configure dia punya tu. Telnet ni kita pasang dekat bilik, kat mana kita nak letak, dekat rak mana. And then kita configure remote pakai telnet lah. So then kita try telnet. So telnet line VTY 024. Kita bagi 4 orang saja ni. And then password, lepas tu kita enforce login. Sama. So dekat sini. Okay, sorry. Saya tekan enter. Lepas tu yang ini apa? Nak pergi dekat configuration mode pakai conf berarti T. Lepas tu baru kita apa? Line VTY. And then 0 to 4, 5 orang boleh masuk. Dan password. And then nama password dia. Yang ini terminal TR. Kita letak terminal. Enter. Ni untuk dia punya tu. Kemudian kita enforce login. So dah okey lah. So bila kita nak access remote access ni telnet nanti, baru kita nanti baru boleh nampak. Jadi kita kalau kita dah selesai ni, yang ini dah cukup kot. Baru ni kita dah boleh delete. Kita dah boleh cabut. Dan kita letak switch tu dekat rak, dekat bilik mana kita nak letak, dan kita sambungkan. Sekarang PC kita dah connected melalui apa, local area network punya kabel dah. Betul kan? Dah connected. So sekarang kita nak access dia melalui remote access, boleh dah. Dah boleh remote access. So cari dia apa? Kalau merah lagi, dia masih negotiate ni, kena fast forwardkan dekat sini sampai dia jawab tak. Okay, ini. So sekarang ni kita dah boleh access secara remote lah. Cara dia nak access, kita kena make sure yang ini dia ada telnet punya configuration. Kita kena configure telnet. So untuk configure telnet tu kita kena configure telnet. Tadi kita dah pergi dekat sini, pergi dekat command prompt. Untuk telnet punya kita kena configure dia punya VLAN dulu. Sorry, kena configure VLAN dulu. Kena configure for telnet configure. Telnet configuration. Kita kena configure dia punya, kena create VLAN. Create VLAN dulu. VLAN. Kena create dia punya pilih port, assign port ni. Pilih port mana yang kita nak jadikan dia VLAN. Port for the VLAN. Okay, lepas tu kita bagi IP address. Okay, assign IP address. IP address untuk VLAN tu. Barulah kita boleh telnet. Baru then kita dah boleh telnet access.
Okay, baru kita boleh access. So sekarang kita nak configure yang kita nak kena buat dulu yang ini. Kita kena create VLAN, pilih port dia, and then assign VLAN to port. So yang port tu kita kena jadikan dia sebagai access lah, tapi okay, yang ini port ni kita kena yang port ni, yang ni mesti yang access punya port, bukan yang trunk punya. Ni access port. Baru boleh tu dia jadi access port for the VLAN. Dan assign IP address kepada VLAN dan telnet access. Baru kita boleh buat telnet. Dan only kita telnetkan. So sekarang ni, okay, kita create dia punya VLAN. Okay, kita create dia punya VLAN. Yang ini kita create VLAN interface. VLAN ni kita kena create VLAN dekat sini. Kita create VLAN dulu kat sini. VLAN 2 contohnya. Okay, VLAN 2. Jadi pergi dekat sini, sama macam kita configure dari konsol tadi. Maknanya kita continue konsol tadi lah. Yang tu configuration sama. Ni dia punya command dia sama dekat sini. Sampai sini tadi kan yang konsol tu kan. Ni saya tunjuk semula. Kalau kita delete ni, kita sambung konsol ni kan. Pergi dekat RS232, pergi dekat konsol. Bila kita buka je terminal, kita tekan OK, nampak tak dekat sini line 4, and then kita tekan nampak ada 3 line tu kan. Ini kita close. Ni dari konsol So saya nak tunjukkan yang tak perlu ada ni untuk kita nak configure daripada konsol tu. Kita terus pergi dekat sini, nampak tak ada 3. Sama je, kita just klik dekat switch tu. So then saya boleh delete lah yang ni kan. Boleh sambung terus dah. Okay. Sini. So saya klik dekat sini, kita nak continue configuration. Apa dia? Create VLAN. Untuk kita nak telnet dia at the end. Create VLAN. Kita assign, pilih port dan assign access pada port, assign IP, dan kita telnetkan. So sini saya enter, saya masuk. Ni under telnet configuration. Saya exit dulu sampai dekat main punya configuration. Ni under configuration main punya under config. Tadi kita dah pergi dekat line. Ni line VTY punya configuration, jadi kita exit. Naik satu tangga. Okay. So daripada situ kita create VLAN dulu. So nak create VLAN, cara dia adalah VLAN. Contohnya kita nak create VLAN 2. Okay. So then kita dah boleh tengok VLAN tu. Sebelum tu dia ada satu VLAN je. Okay. Sebelum tu ada satu VLAN je. Ni kalau kita nak tengok VLAN macam mana, kita exit. Saya ambil satu lagi lah. Ambil satu. Saya just dia starting up. Dia starting up. Okay. Dia reboot ni, booting. Nampak? So dia kalau katalah kita nak configure VLAN tadi, at first dia ada satu VLAN je. Nampak tak dekat sini? Nampak VLAN semua VLAN 1. Ataupun dekat sini ni ada 2 VLAN, tapi kita belum assign dekat port lagi. Oh ni yang ni ada tak banyak dia punya IP. So kita pakai yang ni lah, si port dia. Atau apa boleh juga. Ini dia. Okay. Password. Saya ni 24 port, yang ni switch port gitu. Okay. So yang ini ni kita nak create VLAN dia. So kita nak tengok dia punya VLAN dulu. Okay. Jadi VLAN dia kita exit dulu. Exit. Tengok show VLAN. Pakai apa? Enter. Show VLAN. Okay. Kalau kita letak show VLAN, dia akan tunjukkan VLAN. Ni VLAN name. So, kita ada 2 VLAN, tapi belum ada apa-apa port dekat sini. Kita ada 5 port je dekat sini. 6 port je. Fast 0/1 sampai 5/1. Ada yang kosong tu dia punya port. Yang satu tu slot. Port and then slot. Okay. Jadi dekat slot kosong ni kita ada slot 1, kita ada port kosong 1, 2, 3 sampai 5. 5 port lah tempat cucuk. Kita dah create VLAN dekat sini. Sebelum kita create, dia tak ada. Yang ini kita tak ada create VLAN apa-apa. Jadi kalau kita show VLAN, VLAN ni, nampak tak? Show VLAN. Ada berapa VLAN kat sini? Ada satu je VLAN. Tak ada VLAN 2, tak ada sebab kita belum create kan. Okay.
So beza antara kita dah create dengan dah create. So then VLAN yang ini, VLAN ni, dan kita exit dulu, Ctrl C Okay, kita Ctrl C So sekarang kita nak create apa? Kita nak create VLAN tadi, dah create So then kita pilih access port. So dekat sini ni create VLAN yang ini. Create VLAN. Dan kita pilih VLAN tu dan kita assign IP address dekat sini. Okay, IP address dekat sini. Pilih VLAN dan assign IP address. So kita kena pilih port dululah. Untuk assign IP address kena pilih VLAN and then assign IP address. Yang ni assign IP address to VLAN dia ada dua, nombor 8 dengan nombor 9. Yang nombor 3 punya configuration. Untuk yang nombor 2 assign port, pilih port access. Port untuk access mode punya tu for the VLAN yang ini. Kita pilih port ni. Pilih port dia nombor 11 dan kemudian kita jadikan dia access yang ini, access mode access yang ini access ni. Sama ada mode dia access ataupun terang. Jadi kita letak switch port mode. Kalau terang, terang. Kalau access, access. Access untuk PC, terang untuk sambung antara dua switch ni. Ni switch ni dengan switch ni kita sambung. Ni dengan ni. Switch ni kan. Ni dia kena pakai apa? Dia kena pakai crossover cable. Ni dengan ni. Jadi port yang ini terang, ni terang. Port ni terang. Dua ni kita sambung dua switch. Ni terang. Terang yang kita masukkan. Ini terang. Jadi sama ada terang ataupun access. Okay. So saya delete dulu. Campur dulu. Okay. Lepas kita dah pilih port tu, kita bagi dia access. Baru kita assign dekat VLAN yang kita buat tadi, VLAN 2 kan. Jadi yang nombor 2 ni kita boleh assign VLAN dekat sini nombor 2. Okay. Jadi kita letak internet, fast internet, pilih dulu. Yang ni apa? Fast internet berapa yang kita cucuk? Awak tekan, bukan tekan dekat sini, awak hover kat sini, dekat hijau tu. Dia tunjukkan dekat awak, fast internet 0/1. Tu maksud dia port 1 yang dia cucukkan kat situ. Jadi kita pilih port 1 lah. Okay, untuk dijadikan sebagai masukkan dekat dalam VLAN 2. Ni belum ada dekat sini ni. Port 1 ni kita nak masukkan dalam VLAN 2. Jadi cara dia ialah kita pilih port tu. Pilih port. Kita enter. Pilih port, interface. Okay, sini. Kita kena, ni sekarang ni kan, kena under config. So, conf t. Okay. Config t ni. Lepas tu pilih interface tu. Pilih interface, int. Interface, fast internet FA. Internet 0/1. Okay. Enter. So, kita dah pilih fast internet ni. Yang dekat switch tu, yang ini. Lepas tu kita jadikan dia access. So access kena letak apa? Switch port. Mode access. Okay. Mana? Switch port. Saya tekan SW tab port mode MO tab access. ACC tab. So access. Enter. So dia dah jadi access dah. Bukan terang. Accessnya. Baru kita assign dekat VLAN 2 tadi. Okay. So assign VLAN 2 switch port. SW. Okay. Access. And then VLAN tab 2. Okay. Nampak VLAN 2. So then kita dah masukkan dekat dalam VLAN 2. Lepas tu kita dah selesai ni. So kalau kita preview semula, exit, Ctrl Z Ctrl Z. Kita exit semua sampai habis. Kita show, kita boleh show VLAN. And then tekan enter. Dia dah tunjukkan sekarang ni yang dua ni, yang ini dua ni dah ada satu dah yang fast internet 0. Kita 0/1 yang tu kat situ. Dekat dalam port tu. Which is kita tak ada 0/1 dekat sini. So kena tukarlah. Kita ambil yang port 0/1. Okey, nah inilah 0/1 dah ada. Okay, dah ada tu. Ada. So ni 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, betul lah. Tapi ni ni 01 ni. Okay, betul lah 01 port 2. Okay, so kita dah ada dekat situ
Yang ini dia menu je tau. Ni yang penting dekat sini CLI. Tapi yang ini untuk yang memudahkan configuration kita. Dia pakai apa? Button aja. Kalau kita nak tengok VLAN, buka aja VLAN, dia tunjukkan dekat sini. Sama macam kita uh, show VLAN tadi. Okay. Jadi kalau kita nak add new VLAN, kita taruh je dekat sini. VLAN 3, kita tekan add, so dia dah create new VLAN. Sama macam kita create VLAN, ni VLAN, and then VLAN, name VLAN, VLAN 3. Sama. Kalau kita nak assign port 1/1, pergi dekat VLAN 3, tekan port tu, pilih port, tekan port dekat sini. Dan yang ini mode access, tekan access, dia jadi access lah. By default access. Kalau nak terang, tekan terang. So dia automatically dia akan jadi mode terang kat sini. Okey. Kat situ mode terang Kalau kita nak jadikan dia terang. Tapi kalau kita nak jadikan dia access, tekan access, dia akan jadi access. Okey. Kemudian kalau kita nak bagi dia port ni ke VLAN 3 yang kita baru buat. Pilih dekat sini VLAN 3. So apa dia buat? Switch port VLAN 3. Ni command dia kan. So dia dah masuk VLAN 3. So sekarang ni kita dah create port, bukan kita dah pilih port, kita dah masuk dekat dalam VLAN 2. So okey kan, kita dah masuk dalam VLAN 2. Okey, so kalau kita nak view tadi pakai apa? Show VLAN ni kan, control Z, exit dulu, enter, then show VLAN. Nampak show VLAN. Saya guna up arrow key untuk dapatkan semula command yang sebelum ni. Show VLAN, tekan enter. Ni kan show VLAN. Saya up arrow key kan, up, down. Dia dapat VLAN, tekan enter. So dia dah tunjukkan yang 3 ni, 2 ni ada satu. Nama dia apa? Fast Ethernet 0/1. Yang 3 ni dia ada satu juga. VLAN 3. Fast Ethernet 1/1. Okay. Yang fast port ni bukan awak yang tentukan. Memang dia dah siap, tinggal pilih je. So ni, saya tekan Ctrl C untuk balik ke main punya tu. Ctrl C, dia akan pergi dekat tu. So and then sekarang ni dah selesai ni. Kita dekat sini dah create VLAN, kita dah assign port, kita nak assign IP address baru kita boleh telnet. Okay. So kita assign IP address. Cara dia dekat sini assign IP address. Pilih VLAN dulu, interface VLAN, lepas tu baru assign IP address. Contohnya dekat sini IP address untuk VLAN ni kita letak VLAN untuk VLAN ni dekat sini VLAN ni kita nak letak yang ini LAN, ni LAN 2 punya, ni LAN 2. Kita ambil 192.168.2.0/24 punya LAN. Okey. Untuk VLAN kita letak VLAN lah. Okey, LAN VLAN. Untuk LAN punya kita letak LAN aja. Apa beza LAN dengan VLAN? VLAN tu kalau ada satu switch tapi dia ada banyak virtual LAN dekat situ, kita kena letak VLAN. Okay. Physically dia satu LAN tapi virtually dia ada banyak VLAN. Okay, banyak LAN, virtual LAN. So yang PC ni kita boleh letak IP address ni, yang ini contohnya kita letak IP address 192.168.2.10/24. So, /24 ni yang naik mask kan. Okay. Jadi yang ini ni .2 punya LAN VLAN 2 ni, kita boleh simplifykan dia punya IP dia. Instead of letak full dia punya tu kan IP, kita letak dot je, .10. Jadi kita tahu yang ini dekat dalam VLAN 2, dia punya 3 yang pertama ni sama sebab /24 192.168.2 sama, dan yang akhir 10 tu untuk PC punya. Jadi kita dah boleh letaklah PC punya IP dekat sini kan. PC punya IP pergi dekat mana? Desktop IP config, kita letak berapa? 192.168.2.10. Dan subnet mask automatically dia bagi. So kita dah ada IP lah dekat sini. Kita hover dekat situ ada tak IP. Fast Ethernet 0 ada IP dekat situ 192.168.2.10. Okay. So tapi dekat sini kita belum ada tu lagi, nampak tak? Bila kita hover, oh dah ada dah Fast Ethernet 0/1 up and then 2. Okay, tapi belum ada IP address kan. So kita nak kena taruh IP address untuk VLAN punya dekat bawah tu nak set kan, down. Yang VLAN 1 ni patutnya kita kena letak ni apa? Ni VLAN 1 tu. Kita kena create VLAN lah 2 pula dekat sini. Kita create VLAN. Okay. VLAN IP address.
So kita create, saya rasa kita tak dapat dia punya connection sebab yang VLAN 1 dekat yang sini dia ada VLAN 1 tu, dekat bawah tu VLAN 1 by right, VLAN 2 tu down tu. Okay, anyway, kita buat lagi sekali. Kita create VLAN dulu. Kita create VLAN, config T. Okay, config terminal, saya tekan up arrow key, config terminal. Lepas tu create VLAN 2. VLAN 2 dah ada. VLAN 2. So kita kena VLAN 2 dah ada. So kita kena pilih interface tu lah, interface int interface VLAN 2. Dia dah up dah VLAN 2. Then kita bagi IP address. VLAN tu IP address kita letak dot 100. Boleh letak dot 100 dekat sini lah untuk yang VLAN punya. Ni VLAN punya tu, VLAN 2 punya IP. Kita letak dekat sini dot 20 lah, 20.20. Ni VLAN 2 dekat sini untuk VLAN dekat switch punya. Ni VLAN ni dekat sini untuk network dia, network address. Ni 220 untuk VLAN 2. Untuk kita punya telnet. Jadi dekat sini kita letak address dia 192.168.2.20. Okay. And then net mask dia 255.255.255.0. Enter. So okay lah. And then no shutdown. Kita activatekan. Dia tak ada apa-apa pun, dia memang dah aktif dah. So kalau kita hover kat situ, dah ada tak? Tu dah ada VLAN 2 192.168.2.20. So and then yang port ni, yang port pun dah VLAN 2 juga. Ni port Fastnet 0/1. Port dia pun nampak tak? Port link VLAN. Port Fast Internet 0/1 up VLAN 2. So dah okey dah, dah boleh dapat dah. Dah boleh dapat connection. Dah ada tu. So kalau kita nak ping daripada sini pun boleh. Kita pergi dekat command prompt, kita ping VLAN tu. Boleh tak? Kita ping 192.20. Boleh dapat kan? Okey. Tunggu je dulu. Nanti dia akan dapat. Time out. Lepas tu nanti dia akan dapat. Nanti. Tu dapat. 25% loss. So, okey lah. Dah boleh dapat. Kalau kita ping lagi sekali, up arrow key, enter, dia akan dapat 100%. 0% loss. Kan? 0% loss. So, dah ada connection tu. So, kita dah boleh access telnet lah. Daripada PC ni, kita dah boleh access telnet. Pergi dekat mana? Pergi dekat command prompt. And then kita telnetkan. Up arrow key. Saya tukar je ping kepada telnet. Telnet. Untuk kita nak configure secara jauh, remote. Nampak tak? Dah ada dah. Password kita apa? Untuk telnet punya configuration. Telnet tadi apa? Saya tak ingat dah. Console con. Siapa yang ingat tadi? Yang pass, yang admin pass. TRM. TRM terminal. Dah. Lepas tu kalau kita nak masuk nak masuk configuration adminnya, enable. So admin pass, enter, baru masuk. Nampak So ini yang remote access. So kita dah boleh configure sama macam konsol, tapi kita dah letak, kita malas nak ambil, nak cabut daripada dinding tu ke kan, kita dah letak switch, kita takkan nak cabut pula kan, biarkan dekat situ, tapi kita access secara telnet remote access. So dah okey lah. So kita continue configuration yang kita belum buat. Ini kita dah buat. MOTD belum buat lagi. So kita buat MOTD pula. MOTD ni dia banner dia. Kalau kita exit kan, exit dan kita telnet. Nampak tak dekat sini dia tak ada apa-apa command, apa nama, notification. Jadi kalau kita masuk terminal and then enable, dia tak ada apa-apa ni kan, tak ada. Jadi kita nak bagi dia ada warning. So kita kena pakai MOTD. So enable dulu, enable. Password dia pass. Lepas tu kita masukkan config, ada config ni tu. CONFT. Okay, enter. Lepas tu dah masuk config, baru MOTD. Ni MOTD. Banner MOTD ni, dia punya tu banner dulu, MOTD baru hash. Okay, ni hash.
hash, antara hash ni dia punya warning dia, authorized only. So MOTD hash dekat sini, kita tengah-tengah tu kita letak. So banner MOTD hash dekat sini kita type apa, warning authorized only, kan? Authorized access only. Jadi kita tekan enter. So bila kita exit je, exit control Z ni. Okey, nampak exit lagi. Okey, nampak kita dekat C sekarang. Dekat C, bila kita masuk telnet, up arrow key telnet, masuk verification, nampak tak dekat situ open warning authorized only, dia tulis kat situ. Okey, dia punya warning dah selesai. Dia pun dah selesai. No shutdown tadi activate kan, kita dah buat juga. Okey, fast internet kita pilih access terang tadi dah. Okey, kemudian ni speed kita taruh je lah. Kalau nak set speed 100 dan sebagainya. No shutdown kita dah guna tadi, activate kan interface tadi, no shutdown. Lepas tu untuk MAC address punya dekat sini untuk MAC address yang ni kita, tapi kita tak perlu tukar MAC address. Tapi kalau nak tukar, kena letak sini MAC dash address dash table static, and then MAC address yang kita nak set, then ke VLAN apa yang kita nak, dekat port apa yang kita nak, kalau nak tukar MAC address saya nak. Okey. Kemudian default gateway dia kalau nak set. Okey. Default gateway nanti kita masuk dekat apa, dekat dalam routing punya configuration, baru kita guna yang ini default gateway. Tapi simple je kan, IP default gateway untuk kita set IP. Okay. Default gateway. Kalau tak kita guna default gateway yang dekat sini lah, macam ni kan. Dekat sini untuk switch punya. Untuk PC dekat sini IP configuration default gateway yang ni. Default gateway kita set dekat situ. Okay. And then copy running config. Jadi pergi dekat sini. Dekat command prompt tu juga. Jadi sama je macam ni. Kita terus masukkan untuk nak save, enter. Exit dulu sebab kita sekarang ni config if tu dekat interface, IF tu interface punya port. Jadi kita exit dulu, exit, control Z lah, exit terus. Okay, copy, run, tab, config, startup config, startup config. So dia save. Selagi kita tak save, tekan enter lagi. Selagi kita tak save, bila kita shutdown aja, automatically dia akan habis, hilang. So make sure you kena save lah, especially untuk router. Kalau switch ni dia tak ada power off switch, tapi untuk yang router dia ada. Jadi bila kita switch off router, kita tak save, nanti kita nak kena buat semula dia punya configuration. Okay, ni dah selesai 22. Yang ini show interface tadi kita dah guna. Ni contoh SH interface. So kita akan dapat interface dia yang ni banyak lah. Dia punya complete, dia punya interface dia. Tapi kalau kita nak yang brief punya, show interface brief. Okay, BRIEF. Show interface sini, IP interface brief. Okay, show IP interface brief. So ni saya nak tunjuk interface brief ni. Oh, yang ni tak ada kot, tapi dekat sini mungkin ada kot yang ini. Okay, jadi kalau kita letak contohnya enable show interface brief, ada kot? Tak ada yang ini. Tapi untuk IP interface brief ada. Okay, so ni fast internet kita boleh dapatkan dia punya IP address, and then dia punya tu. Ni yang nombor 29. Show running config. Show run tab. Dia tunjukkan dekat kita kan satu-satu. Ni. More lagi. So dia tunjukkan fast internet berapa. So kalau kita nak tengok yang short macam ni, pakai show running config je lah, lagi bagus And instead of show interface, so pakai yang ini lagi, running config.
Okay, Ctrl Z, Ctrl C. Oh, ni kita flash. Ni flash version, so version, server version. Ni dia punya version ni yang tu Cisco punya tu version. Ni version berapa? iOS PT ni version 12.1 apa semualah version dia kan. Dan MAC address table history, kalau history punya Ctrl C ya, saya pasang. Okay, kita continue sikit sikit lagi. Okay, kita continue sikit lagi. Show VLAN show VLAN tadi kita dah buat dah kan. SH VLAN. Ni dah show VLAN. Yang lain dah. Okay, kita close. Apa lagi yang kita kena buat? Ini dan saya dah tunjuk dah. Yang ini pun sama juga. Yang ini pun saya dah tunjuk. Yang ini pun saya dah tunjuk. So, okay dah ni. Dah selesai lah sebenarnya. Nampak tak photon access ni sama. Create VLAN switch, pursue IP address to VLAN, activate VLAN. Ni no shot. VLAN. Dan show interface to VLAN. Set interface switch to the VLAN. Connect PC remotely. Dan on PC guna telnet control itu. Ya, selesai. Okay, ada soalan? Sekarang pukul berapa? Selesai dah. So, 3. Boleh So, saya ingat setakat tu je. Kalau ada nak tanya, boleh tanya sekarang. Kalau tak ada, saya setakat ni lah dulu untuk lab 3 Kalau apa-apa nak tanya, boleh WhatsApp ke. Dekat lab 3 yang seterusnya. Bila dah? Boleh. Eh? Alright, okay, bye. Terima kasih, sir. Terima kasih, sir. Terima kasih, sir. Terima kasih.